Ready in 5, 4, 3, 2, 1, action. Aku mau kasih tahu mengenai sebuah dosa. Okay, hi, Assalamualaikum hampa semua. Welcome back to my channel. It's me, Ikali here. So, pada hampa yang baru dekat channel aku ni, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi singgah dekat aku punya channel. Kepada hampa yang dah lama dekat aku punya channel, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak atas sokongan korang. Aku harap Allah akan balas budi baik korang. Okay? So, dah lama aku tak jumpa hampa dah. Dah lama hampa tak tengok aku punya video. Kali ni kita buat sedikit pembaharuan di mana aku bercerita di lokasi yang aku akan ceritalah dalam video ni. So, macam hampa tengok sekarang ni, kat mana aku duduk, macam mana aku duduk. Oh ya, asal dia. Hampa tengok keliling aku ada lilin. Ni bukan pemujaan aku. Bukan. Tak ada siapa nak puja aku pun. Okay. So, aku sekarang ni ada dekat Taiping, Perak. Tempat yang aku duduk ni, nama dia Hotel Casuarina Inn. Aku rasa kalau hampa search pasal Casuarina Inn Taiping ni, ada je cerita-cerita yang keluar. Hotel ni dulu beroperasi sampai tahun bila aku tak pernah ingat. Sorry geng, aku terlupa nak buat research. Dan dia ditutup atas alasan macam kewangan tak stabil and banyak cerita-cerita mistik yang berlaku dekat sini. So, bila cerita mistik tu dah disampaikan daripada mulut ke mulut, so orang pun ramai tak nak duduk dah dekat hotel ni. Right? And apa yang aku nak cerita sebenarnya adalah pengalaman aku sendiri masa aku pernah menginap dekat hotel ni. Okay? Alhamdulillah aku sempatlah duduk dekat hotel ni. Itulah. Tapi masa tu aku dalam darjah berapa geng? Darjah 3, 4, 5 macam tu lah. Antara darjah 3, 4, 5 macam tu lah. Masa tu pakcik aku, dia terkena buatan orang. And then dia orang bawa pergi rumah aku untuk berubat lah kan. Tukang ubat tu dia minta supaya tak ada budak-budak dalam rumah. So Pak Ngah aku decide untuk bawa aku and anak-anak dia datang hotel ni supaya kita orang tak duduk dekat rumah lah. So aku dengan anak-anak dia datang menginap dekat hotel ni. Sebelum tu aku nak habaq kat hampa. Hampa mungkin pernah dengar cerita aku, cuma kali ni aku nak buat kelainan sikit, bercerita dekat tempat tu sendiri. Okay? Masa tu sepupu aku 3 orang. Aduh, kata nyamuk gigit. Aduh, nyamuk ni dengki lah dengan aku. So, sepupu aku 3 orang. Kak Long, Kak Ngah. Sepupu aku 4 lah. Kak Long, Kak Ngah, Kak Cha dengan Haras. So, masuk aku 5. Kami berlima duduk kat hotel ni. Okay. Kalau hampa nak tahu, aku duduk dekat bilik mana? Tepi tu lah. Tepi tu. Okay. Tepi tu. Aku duduk dekat bilik tepi tu. Right. So, kami berlima check in, duduk sini. Tak ada pengawasan orang tua. Time tu sepupu aku paling tua pun dalam umur tingkatan 2. Tak silap aku, Kak Long lah.
Dia yang paling tua sekali. So dah duduk-duduk sampailah malam. Malam tu sebelah ni kafe. Sebelah ni kafe tau, kafe. Dia orang datang lepak kafe. Aku pula masa tu seronok duduk dalam hotel. Seronok duduk dalam bilik ni sebab rumah aku tak ada astro. Orang susah dulu kan. Siapa ada astro ni orang kaya. So masa tu dekat hotel ada astro. And aku suka tengok astro lah sebab ada kartun. Aku duduk dalam bilik, duduk tengok kartun pun semua. Lepas tu aku dengar bunyi macam tu aku macam takkanlah kartun ada suara macam ni. Aku slow TV, aku dengar lagi. Masa tu aku dah takut. Aku tutup TV, aku keluar, aku pergi kafe, aku lepak dengan mereka. So dah malam, kami balik. Duduk dalam hotel, lepas tu kami lena. Esok tu pula kami keluar meraya sebab sini dekat dengan Taman Tasik. Sebelah ni dah Taman Tasik tau. Kami dah keluar meraya apa semua. Macam biasa malam tu Alhamdulillah kami pergi lepak dekat kafe lah. Masa tu aku dah tak berani duduk sorang-sorang lah hotel. So dah habis-habis lepak ni, kami balik hotel, kami balik bilik. Kami duduk tengok movie lah ni. Time tu tengah tengok cerita Jackie Chan, duduk lawan-lawan ni. Tengah duduk tengok cerita Jackie Chan, duduk lawan-lawan seronok, duduk dengar lagi bunyi macam perempuan menangis sayu. Lepas tu mula-mula macam masing-masing macam pandang masing-masing lah kan. Tapi kami macam bunyi apa sebab cerita Jackie Chan kot, siapa nak menangis dalam tu. Lepas tu bila dah bunyi tu terlampau lama, si Kak Long ni dia slowkan TV. Dia dengar betul-betul. Dengar lagi bunyi yang sama. And aku tak cerita tau yang semalam tu aku ada dengar bunyi menangis tu. Aku tak cerita pun. So depa ni pun tak tahu cerita. Aku ni yang dah mengalami semalam tu, aku macam kenapa bunyi tu ada lagi hari ni? Aku jadi macam tu. So duk dengar bunyi tu. Si Kak Ngoh ke Kak Cha ni, dia pergi kata macam ni. Weh, bunyi Han ke apa? Dia kata, bunyi Han ke apa? Dia cakap macam tu kan. Fahamlah Han tu apa kan. Lepas tu, si Harash ni, dia cakap, ish, mana ada benda tu? Harash tu cakap macam tu. So, kita orang ni pun macam, lantak lah kan. So, kita orang tutup TV, kita orang tidur. Tidurlah. Sampailah dalam subuh macam tu kot. Dalam subuh macam tu, si Kak Ngoh, dia bangun nak pergi bilik iyak, pergi tandas lah. Dia bangun, dia keluar-keluar bilik iyak, dia baru perasan si Harash ni tak ada atas katil. Sebab kami tidur ramai-ramai dalam satu bilik. Si Harash ni tak ada atas katil. Dia cuak mana pergi adik dia kan. Adik dia time tu dah je satu macam tu lah. Dia kejut kami semua. Dia kata, weh mana Harash kan? Dia cakap, tak tahu kan. Kami macam cuak panik kan. Cari merata tak jumpa. Tiba-tiba kami dengar ada orang ketuk pintu bilik. Kami pun pergilah buka. Pergi buka. Harash ni dekat luar bilik. Dia kata dekat kami, weh, pasal apa hampa letak aku kat luar? Hampa ni melawak kasar. Dia kata macam tu lah lebih kurang kan. Kami semua ni terpinga-pinga. Si Harash ni pula lepas dia marah-marah, dia masuk dia lena. Yang kami 4 orang ni duduk bersembang. Macam mana dia boleh keluar? Tapi persoalan yang paling bestnya dekat situ, hotel dulu, dia tak ada macam kunci sekarang. Tak ada touch ke apa, tak ada. Kita pakai selak biasa, selak bodoh macam kat rumah kan. Masa kami buka pintu waktu dia ketuk tu, selak tu terkunci lagi daripada dalam. Kalau kata Harash ni mengigau ke apa ke, macam mana pintu tu boleh terselak lagi daripada dalam? Persoalan yang menarik lah dekat situ. So kami ni pun bincang-bincang. Kak Long buat keputusan, esok tu nak tukar hotel. Kira pagi tu lah, check out nak tukar hotel lain. So, itulah pengalaman aku dekat hotel ni masa dia masih beroperasi. Pengalaman kedua aku dekat hotel ni, masa tu hotel ni dah tutup. And masa tu aku datang untuk tujuan paranormal. Aku dengan tim aku lah. Kami datang macam biasa buat paranormal. Buat side view apa semua ni tengok. Malam ke masa tu? Ha? Malam ke? Ya malam. Pukul 12 lebih.
So kami ni pun meronda lah, naik sampai ke atas mana hala apa semua ni. Masa tu pun aku tengah cerita dekat mereka apa yang berlaku dekat aku masa aku sempat duduk dekat hotel ni. Aku tengah duduk cerita ni, tengah-tengah duduk cerita, tiba-tiba ada satu pintu, dam, tertutup sendiri. Semua pusing belakang. Semua pusing belakang time tu, aku macam, oh. Sebab, aku ingat masa tu, aku cakap macam ni. Kan dia ada banyak-banyak bilik kan. So tengah-tengah lalu tu, aku cakap, Ular. Oh, nak ular. Baru je bergerak tu. biar je lah kat dia. Dekat. Okay. Hitam ke apa? Hitam Tak, merah. dia kelabu-kelabu. Dia nak balik dah. Okay. Okey. Kejap Kau ambil daripada mood kau, pintu tutup. Pam. Okay, kejap. Kalau binatang, hang boleh duduk selagi hang tak mencederakan orang. Tapi kalau hang bukan binatang, tolong beralih daripada sini. Sebab niat kami bukan nak mengganggu kau. Kami hanya buat kerja kami. Minta faham. Itu je. Okay. So, masa tu sebenarnya, kan hotel kan ada banyak-banyak bilik kan. So, aku tengah lalu dekat koridor tu, along the koridor. Dia orang tanya aku, bilik yang mana satu Ika hang duduk? Aku cakap depa, aku tak sure lah bilik yang mana satu aku duduk. Masa aku cakap macam tu, salah satu pintu daripada deretan bilik tu dihempas, ditutup. So masa tu aku terkejut. Aku tak tahu sama ada benda tu bagi hint yang mengatakan bilik tu yang aku duduk ataupun dia nak tunjuk dia ada kat situ. Aku pun tak sure. And masa kita orang dah nak wrap, masa tu dah settle lah. Kan orang tengah-tengah kembang-kembang barang pun semua, kita akan pegang torchlight and suluh-suluh merata. Selamatlah time tu, kita orang ni dah packing and dah pegang semua barang. Nak belah, ada salah seorang kru kita orang tersuluh satu part di situ. Okay, aku ulang balik, di situ. Dan dia ternampak sosok yang paling aku tak suka dalam hidup aku, yang dibungkus tanpa ada belas kasihan. Dia terpacak dekat situ. Masa tu tak kisahlah engkau pandai ke, kau tak pandai ke, terkejut punya pasal semua naik kereta zap belah daripada pandangan kita orang lah. Itu yang pertama. Yang kali kedua pula aku datang untuk buat paranormal. Kami naik tingkat atas. Dia ada 2 tingkat tau. Kami naik tingkat atas. Masa tu masa kami buat paranormal pun semua tak ada gangguan apa-apa. Tapi masa nak balik tu kami pergi ambil gambar dekat atas. So ambil gambar semua dah balik, pergi lepak mamak apa semua. Masa dekat mamak, tengah cek gambar, kami perasan kami bertujuh. Tapi ada yang ke-8 dekat belakang. Dan sosok muka dia hanya hitam dan bertaring 2. Itu yang kami nampak. Dan dia punya... tak ada dah. Meremang belum aku cerita pasal benda tu. Okay. Aku cerita je. Okay. Lepas tu, kiranya contohlah dia macam aku yang ambil gambar ni, kepala dia dekat sini. Betul-betul dekat sini. So masa tu kita orang perasan pun bila member kita orang ni dia adjust brightness untuk clearkan gambar, and baru kita orang perasan benda tu. Tu kali kedua. Untuk gangguan kali ketiga, aku sebenarnya aku dah buat paranormal kat sini 5-6 kali. Dah banyak kali. Tapi yang gangguan kita orang dapat 3 kali kot yang aku dapat. Sebab setiap kali aku datang dengan tim yang lain. Soalan aku, setiap kali yang buat paranormal tu kan, kan dari 5-6 kali. Basically memang tapak hotel ni sahaja ke atau kawasan-kawasan tertentu yang pernah kau? Maksudnya buat paranormal dekat dalam ni ke apa benda ke macam mana? Dalam ni ke, kat luar ni ke? Sebab dari 5 kali kau buat kan, so macam mana selalunya? Selalunya kadang-kadang ada buat base kat sini. Okay. Tapi kalau tak volunteer pun semua kat dalam. Kadang-kadang ada buat sini. Last kali yang aku buat dekat sini dalam 2 tahun lepas. 2 tahun lepas, masa tu yang paling gila lah aku buat. Kita orang letak volunteer dekat sini. Tapi orang lain, dekat sini. Okay. Dekat sini. Letak volunteer dekat sini.
Torchlight daripada tengah. Kita orang parking kereta dekat luar. Oh. Sebelum jalan masuk tadi. Astaghfirullah. Kan kita akan naik bukit, so kita corner kan. Kami parking dekat situ, dekat bukit tu. Memang jauh kita orang parking. Jauh sangat-sangat. So, volunteer seorang tau dekat sini. Team backup ada dekat depan tiang. Depan tiang ni pun jauh sebenarnya. So, team backup dekat situ 2 orang. Yang lain semua dekat bawah. So, bayangkan masa tu volunteer ni dia duduk senyap tau. Kita orang panggil pakai walkie semua dia tak jawab. Tiba-tiba ada benda belakang lalu. Putih. So, bila benda tu dah lalu, aku dah panggil team backup, aku cakap, okey, sekarang team backup pergi ambil dia. Team backup ni baru bangun nak pergi ambil dia. Lalas sekali tak jadi ambil, team backup lari turun bawah. Pasal Team backup lari turun bawah sebab dia orang dah kena kepung kiri kanan. Dia orang dah nampak benda kiri kanan. So, dia orang dah tak boleh nak buat apa. And masa tu, bila kita orang daripada bawah nak naik atas, sebab dia orang dah kecoh, dah chaos dekat atas ni. Sebab time tu kita orang pakai spotlight besar daripada tengah-tengah tiang tu. Kita memang pancar. Waktu kita orang nak naik, kan biasalah kita pakai spotlight, kita akan nampak bayang. Daripada jauh kami nampak bayang ada satu binatang, macam dia macam binatang lah. Dia macam duduk di depan lampu tu. Macam dia tengah nak peluk volunteer kita orang. Masa tu aku dengan member aku yang seorang tu kacau lah motor ni. Masa tu aku dengan member aku lagi seorang tu dah panik sebab takut jadi apa-apa dekat volunteer ni. volunteer masa tu dia macam cakap tak? Tak, dia diam. Dia memang totally diam je. Diam yang sediam-diamnya. Lelaki ke perempuan? Laki. So masa tu bila kita orang dah nampak binatang tu, member aku yang seorang tu dia dah daripada jauh dia lari, sambil dia lari tu dia jerit, Allahu Akbar, binatang tu hilang. Kira tak nampak dah bayang dia dekat pancat spotlight tu. So kita orang datang sini, kita orang tepuk bahu volunteer tu. Oi, dia macam kenapa datang? Dia macam tu. Dia macam kenapa datang? Lepas tu kita orang tanya dia, okey tak? Okey je. Dia punya situasi time tu, dia punya situasi time tu macam kena pukau. Dia tak sedap pun apa yang jadi. And dia rasa yang macam dia baru duduk and kita orang baru tinggal dia. So tapi selamat lah. Saya skip sekejap. Dia macam masa tu mamak tu rasa macam skip, tak ada bahagian tiba-tiba situ. Dia macam kena pukau, tiba-tiba sedar macam apa benda ni, dia macam blur. Baru tinggal ibu datang. Padahal masa tu aku rasa dia kena tinggal hampir 40 minit. And aku rasa bersyukur lah juga dia dalam keadaan tak sedar macam tu, sebabnya tak ada tinggalkan trauma dalam dia punya kepala. So kita orang kata tak ada lah, sebab kita orang panggil kau dekat walkie, ingatkan kau tak dengar sebab line tak okey. Kita orang cover lah time tu. So dia macam dah. Lepas tu kita orang kata dah kot, sebab kita orang punya kononnya kita orang punya barang ni ada yang problem. Sebab kita orang nak cepat-cepat keluar daripada sini. So itulah last. Tapi masa kita orang dah packing nak turun ke kereta, sebab kereta kan kat bawah bukan dekat atas. Masa kita orang on the way nak ke kereta tu, perasaan dihalau tu memang sangat kuat. Dia macam ramai-ramai masa kita orang jalan. Aku dengan member aku lagi 2 orang dekat belakang sekali, yang lain semua kat depan. Masa kita orang jalan-jalan ni, kita orang dengar tapak orang berseret ramai gila kat belakang. Macam menghantar, macam pergi berambus lah macam tu. Macam escort, macam belah. And last kali bila member aku nampak yang berbungkus tu di sebalik pokok depan kita orang, masa tu dia macam caw. Tu kita orang belah. So bagi aku tak ada maknanya lah orang yang buat paranormal ni berani. Cuma kita orang cuba mencari keberanian tu. Tak semua orang yang buat paranormal ni berani, tapi kita orang melawan ketakutan. Itu je lah bagi aku. So itu je lah yang aku nak cerita pasal pengalaman aku dekat hotel yang ditinggalkan ni.
Kalau hampa yang tahu pasal hotel ni ataupun hampa sendiri ada pengalaman pasal hotel ni, hampa boleh komen dekat bawah. Sebab aku pun nak tahu kot cerita pasal hampa. Mungkin hampa punya pengalaman lagi creepy, lagi seram daripada aku kan. So, aku sampai takat tu je kot aku punya video. Aku dah tak boleh nak cerita panjang-panjang. Bulu rumah aku, hampa boleh tengok sendiri macam mana. Okay. So, terima kasih sebab sudi tengok aku punya video sampai akhir ni. Aku harap hampa semua dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dilindungi Allah. Jumpa lagi in the next video, okay? Bye!